Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua berupa nikmat kesehatan. Shalawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'ut tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Pelajar Iqra dan pembaca Al-Quran pemula yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bimbingan tajwid ini adalah untuk Anda pemula yang belum pernah mempelajari ilmu tajwid agar kelak Anda menjadi seorang yang paham tajwid. Pembelajaran ini kali adalah siri yang ke-21. Kita akan membahas mengenai huruf wawu yang berada pada mad tabi'i atau mad asli, di mana huruf wawu tidak dibaca atau digugurkan. Mengapa demikian? Berlaku huruf wawu pada mad tabi'i digugurkan apabila mad tabi'i atau mad asli di hadapannya terdapat hamzah wasol, yang berikutnya terdapat sakinah atau sabdu. Dan seperti biasanya, sebelum menerokai atau mencari contoh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, sila sediakan terlebih dahulu Al-Quran Resam Usmani dan buku catatan untuk mencatat mana-mana hal yang perlu untuk dicatat. Baiklah, sekarang kita memasuki contoh ayat yang pertama yang berhubung kait dengan huruf wawu pada mad tabi'i yang digugurkan bacaannya atau tidak dibaca mad. Sila tengok surah Al-Baqarah ayat 269, muka surah 45, baris yang ke-15 dari atas atau baris yang ke-1 dari bawah. Di sana ada ayat ulul albab. Ulul albab. Lam berbaris di hadapannya ada wawu. Ini adalah mad tabi'i. Memandangkan selepas mad tabi'i di sana ada hamzah wasol dan lam yang sakinah, maka mad tabi'i digugurkan. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Memasuki contoh ayat yang kedua, sila tengok pada surah Al-Imran ayat 19, muka surah 52, baris yang ke-6 dari atas atau baris yang ke-10 dari bawah. Di sana ada ayat utul kitab. Ta berbaris di hadapan ada wawu. Ini adalah mad tabi'i. Memandangkan selepas mad tabi'i di sana ada hamzah wasol dan lam yang sakinah, maka mad tabi'i digugurkan. Ayatnya adalah wa mahtalafal ladzina utul kitab. Wa mahtalafal ladzina utul kitab. Memasuki contoh ayat yang ketiga, sila tengok surah An-Nisa ayat 2, muka surah 77, baris yang ke-5 dari atas atau baris yang ke-11 dari bawah. Di sana ada ayat wala tatabad dalul. Wala tatabaddalul khobisa. Lam berbaris depan
di hadapan ada wawu adalah mad tabi'i. Namun memandangkan di hadapan terdapat hamzah wasol dan lam yang mati atau sakinah, maka mad tabi'i digugurkan. Ayatnya adalah wala tatabaddalul khabisa bit thayyib. Wala tatabaddalul khabisa bit thayyib. Memasuki contoh ayat yang keempat, sila tengok surah Al-Maidah ayat 35, muka surah 113, baris yang ke-11 dari atas atau baris yang kelima dari bawah. Di sana ada ayat amanut taqullah. Amanut taqullah. Qaf berbaris di hadapan ada huruf wawu. Maknanya ini adalah mad tabi'i. Memandangkan di hadapan terdapat hamzah wasol yang berikutnya lam bersabdu, maka mad tabi'i digugurkan. Ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Memasuki contoh ayat yang kelima, sila tengok surah Al-An'am ayat 30, muka surah 131, baris yang keempat dari atas atau baris yang ke-12 dari bawah. Di sana ada ayat fadzukul. Fadzukul. Qaf berbaris di hadapan terdapat wawu. Maka ini adalah hukum mad tabi'i. Memandangkan selepas qaf berbaris di hadapannya terdapat hamzah wasol dan lam yang sakinah, maka hukum mad tabi'i digugurkan. Ayatnya adalah qala fadzuqul azab. Qala fadzuqul azab. Memasuki contoh ayat yang ke-6, sila tengok surah Al-A'raf ayat 85, muka surah 161, baris yang ke-7 dari atas atau baris yang ke-9 dari bawah. Di sana ada ayat fa'auful. Fa'auful kaila wal mizana. Fa berbaris di hadapan terdapat wawu. Ini adalah hukum mad tabi'i. Akan tetapi selepas fa baris di hadapan ada wawu, di hadapannya terdapat hamzah wasol dan lam sakinah. Sehingga hukum mad tabi'i di sini digugurkan. Fa'auful. Ayatnya adalah fa'auful kaila wal mizan. Fa'auful kaila wal mizan. Memasuki contoh ayat yang ke-7, sila tengok surah Al-Anfal ayat 29, muka surah 180, baris yang ke-8 dari atas atau baris yang ke-8 dari bawah. Di sana ada ayat wallahu dzul fadli. Dza berbaris di hadapannya terdapat wawu.
Ini adalah mad tabi'i. Memandangkan selepas zal berbaris di hadapannya terdapat hamzah wasol dan lam sakinah, maka hukum mad tabi'i digugurkan. Ayatnya adalah wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Memasuki contoh ayat yang ke-8, sila tengok surah At-Taubah ayat 11, muka surah 188, baris yang ke-9 dari atas atau baris yang ke-7 dari bawah. Di sana ada ayat wa aqamus shalah, mim baris di hadapannya terdapat wawu, maka ini adalah mad tabi'i atau mad asli. Namun selepas mim baris di hadapan terdapat hamzah wasol dan shad yang bersabdu, maka dengan demikian mad tabi'i digugurkan. Ayatnya adalah wa aqamus sholata wa atuz zakah. Wa aqamus sholata wa atuz zakah. Memasuki contoh ayat yang ke-9, sila tengok surah Yunus ayat 67, muka surah 216, baris yang ke-10 dari atas atau baris yang ke-6 dari bawah. Ayatnya adalah qalut. Di sini ada sabdu qalut tahodha. Lam baris di hadapan terdapat wawu. Ini adalah hukum mad tabi'i atau mad asli. Namun memandangkan selepas lam berbaris depan di hadapannya terdapat alif wasol dan ta yang bersabdu, maka hukum mad tabi'i digugurkan. Ayatnya adalah qalut takhadzallahu walada. Qalut takhadzallahu walada. Memasuki contoh ayat yang ke-10, sila tengok surah Hud ayat 11, muka surah 222, baris yang ke-12 dari atas atau baris yang ke-4 dari bawah. Di sana ada ayat wa amilus sholihat. Wa amilus. Wa amilus sholihat. Lam berbaris di hadapan terdapat wawu. Ini adalah mad tabi'i atau mad asli. Memandangkan selepas lam berbaris di hadapan terdapat hamzah wasol dan shad yang bersabdu, maka hukum mad tabi'i digugurkan. Contoh ayatnya adalah illal ladzina sabaru wa amilus sholihat. Illal ladzina sabaru wa amilus sholihat. Demikianlah itu tadi pembelajaran mengenai mad tabi'i yang berhubung kait dengan huruf wawu, di mana huruf wawu atau mad tabi'i tersebut tidak dipanjangkan, memandangkan sesudahnya atau di hadapannya terdapat hamzah wasol serta sakinah atau sabdu. Sila kongsikan pembelajaran tajwid ini kepada rekan-rekan Anda sebagai amal jariah Anda kepada mereka. Dan ikuti terus pembelajaran di seri berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.